bersamakan. Tadi yang dipertua, saya ingin beralih ke isu yang seterusnya, tapi saya juga berharap peringkat jawatan kuasa Perdana Menteri akan hadir dalam Dewan Mulia ini. Sebab masa itu akan isu-isu spesifik berkenaan Jabatan Perdana Menteri akan dibangkitkan. Isu bajet gender, satu yang dipertua. Kita melihat peningkatan bajet untuk Kementerian Pembangunan Wanita sebanyak diperuntukkan sebanyak 1.1 juta bilion. Yang peningkatan peruntukan untuk mengurus sebanyak 1.04 bilion dan sebaliknya peruntukan pengurusan diturunkan sekarang hanya 134 juta. Apakah sebabnya? Sebab dalam masa kelembapan ekonomi, bukankah peruntukan pembangunan harus dipertingkatkan? Sebab kalau kita lihat kumpulan sasar pihak Kementerian Pembangunan ini adalah golongan orang papa, ibu tunggal, kanak-kanak, golongan yang lemah. Jadi mengapakah peruntukan bagi pembangunan sebaliknya telah kurang, Datuk Yang Dipertua? Saya nak tahu mengapakah dalam bajet yang dibentangkannya ini tiada perubahan pendekatannya. Kita banding dengan bajet yang lepas Datuk Yang Dipertua. Kita tidak nampak dan kami masih menunggu satu bajet gender. Satu gender sensitive budget. Apakah dalam perancangan bajet ini yang berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Wanita telah memastikan bahawa perspektif wanita telah dimasukkan dalam segala perancangan, penggubalan, pelaksanaan segala program dan projek di bawah perbelanjaan yang akan diluluskan Dewan Yang Mulia ini. Kementerian telah mengadakan satu manual gender budgeting tahun 2005. Sejauh manakah kepekesanannya untuk memastikan bahawa satu bajet gender dan bilakah ia akan dilaksanakan dalam Dewan Yang Mulia ini dan dibentangkan oleh Perdana Menteri? Bilakah akan diadakan satu bajet gender tersebut? Satu yang dipertua, kepentingan peranan wanita tidak boleh dipandang rendah. Perlu dititik beratkan di dalam pembangunan negara ini. Wanita bukan sahaja mau diakui dengan penubuhan satu kementerian Hak Ehwal Wanita pada tahun 2001 dan sekarang dinamakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, diikuti dengan pindaan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan pada tahun 2001 dan akta-akta lain. Dan pengurusi kabinet, jawatan kuasa kabinet mengenai kesaksama gender ditubuhkan 2004, dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Bukan sahaja struktur kami mau lihat kepentingan hak-hak wanita diperlindungi, tapi yang pentingnya realitinya kita mau lihat hidupan harian wanita. Dasar Wanita Negara telah dilancarkan semasa menyambut Hari Wanita pada bulan Ogos, di mana kementerian telah menggunakan lebih kurang 855,000 untuk Hari Wanita, Dasar Wanita Negara. Tapi kami nak tanya sekarang, bagaimanakah kementerian akan melaksanakan Dasar Wanita Negara ini? Bagaimanakah akan mengarus berdanakan wanita, gender dalam segala polisi, perancangan, pelaksanaan projek kerajaan ini? Wanita adalah 49.1%. Semasa pilihan raya, semua pun undi wanita. Satu yang dipertua. Ahli-ahli politik, calon-calon semua pun mau. Tapi selepas itu, kita juga mau ahli-ahli politik, menteri-menteri juga untuk memberi sokongan, memberi kerjasama kepada Kementerian Pembangunan Wanita untuk memastikan hak-hak wanita ini dilindungi, mengarus berdanakan gender ini. Suara-suara wanita kedengaran. Saya nampak Datuk Yang Dipertua,
sejak penubuhan Kementerian Hal Ehwal Wanita, sekarang Kementerian Pembangunan Wanita 2001, kita punya Menteri Pembangunan memegang jawatan dari 2001 hingga Februari 2008. Sekarang dilantik semula, lebih kurang 7 tahun memegang jawatan sebagai menteri, mewakili wanita. Kesannya Datuk Yang Di-Pertua, saya nampak kementerian ini lebih menjalankan tugas sebagai sebuah sekretariat. Sekretariat saja Datuk Yang Di-Pertua. Nampaknya banyak isu-isu penting di mana wanita mau yang berhormat bersuarakan, mengambil tindakan, melihat perubahan. Nampaknya sangat lembab. Tidak menampakkan hasil yang jelas di bawah pimpinan yang berhormat menteri. Lebih kurang 7 tahun. Datuk Yang Di-Pertua, saya bagi contoh. Saya menyedari tugas ini bukan mudah, sukar. Apabila mau membawa perubahan, tentulah ada rintangan dan halangan. Tapi yang berhormat menteri mestilah memimpin, mempunyai komitmen dan political will untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Kalau tiada rintangan, tiada halangan, bermaksud yang berhormat menteri belum memulakan tanggungjawabnya sebagai seorang menteri mewakili wanita. Saya bagi insiden-insiden Datuk Yang Di-Pertua. Insiden terbaru Datuk Yang Di-Pertua, Kuala Tipang. Kumpulan sasar kanak-kanak bawa kementerian. Yang berhormat menteri hadir ke tapak kejadian, berjumpa dengan ahli keluarga. Yang berhormat kata apa? Saya baca laporan akhbar. Keutamaan perlu diberi kepada keselamatan di dalam aktiviti-aktiviti ini. Lepas tu bagi sumbangan, bukan saja untuk mangsa, tapi semua peserta dalam kem 1 Malaysia. Mengapakah yang berhormat kalau memang mewakili kanak-kanak, melindungi kanak-kanak, minta timbalan Perdana Menteri, hentikan semua kem-kem 1 Malaysia, sehingga kan keselamatan kanak-kanak dijamin. Ini insiden pertama Datuk Yang Di-Pertua.